saya Nur Hasrak binti Hasbullah akan membentangkan bahagian pengenalan yang mana tajuk kami merupakan falsafah berpakaian menurut perspektif agama dan moral, menganalisis dari perspektif agama Islam, Kristian, Hindu dan Buddha. Kajian ini dijalankan adalah untuk menganalisis falsafah berpakaian menurut perspektif agama dan moral. Kajian ini juga turut menganalisis falsafah berpakaian dari perspektif agama Islam, Kristian, Hindu dan Buddha. Perihal berpakaian sudah tidak asing lagi dalam kalangan masyarakat kerana pakaian atau berpakaian adalah penting dalam kehidupan. Falsafah berpakaian juga dapat dianalisis dengan melihat perspektif setiap agama, dan falsafah berpakaian juga dapat dianalisis dengan menurut perspektif moral, iaitu jika seseorang mendedahkan aurat tetapi masih mempunyai perlakuan yang baik, maka mereka masih dianggap bermoral. Menurut perspektif agama Islam, berpakaian atau pakaian adalah bertujuan untuk menutup aurat dan untuk berhias, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 26 yang bermaksud, "Wahai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu bahan-bahan untuk pakaian menutup aurat kamu dan pakaian perhiasan." Dengan itu kita dapat melihat berpakaian dalam menurut agama Islam perlu dititik beratkan untuk memenuhi kewajipan dalam menutup aurat. Ini bagi mengelakkan umat Islam tidak memakai pakaian yang ketat dan nipis sehingga menampakkan aurat mereka. Selain itu, menurut perspektif agama Kristian pula, berpakaian adalah untuk melindungi diri dengan memakai pakaian yang sesuai dan sopan untuk menjaga diri sendiri dan juga tidak mengganggu orang lain. Di mana dalam agama Kristian juga tidak boleh berpakaian yang tidak sopan seperti berpakaian ketat dan cara wanita berpakaian lelaki dan sebaliknya. Seterusnya, berpakaian menurut perspektif agama Hindu, di mana bagi agama Hindu, berpakaian adalah penting sebagai pelindung badan dari pengaruh cuaca, serangan-serangan serta benda yang tajam. Menurut agama Hindu juga perlu berpakaian dengan memakai pakaian yang sopan, bersih, memakai pakaian yang tidak mencolok mata dan tidak memakai perhiasan yang berlebihan. Manakala perspektif berpakaian menurut agama Buddha pula adalah perlu memakai pakaian yang beretika dan sopan santun serta tidak memakai pakaian yang mendedahkan aurat, terutamanya ketika ke kuil. Malah bagi golongan Sami Buddha, kebiasaannya akan memakai jubah berwarna jingga dan merah. Objektif kajian yang pertama adalah menganalisis falsafah berpakaian mengikut perspektif agama dan moral. Yang kedua, mengkaji falsafah berpakaian menurut perspektif agama Islam. Yang ketiga, menganalisis falsafah berpakaian mengikut perspektif agama Kristen. Yang keempat, mengkaji falsafah berpakaian menurut perspektif agama Hindu. Dan yang kelima, menganalisis falsafah berpakaian mengikut perspektif agama Buddha. Berpakaian mengikut pandangan moral. Moral dapat disamakan dengan etika walaupun asal katanya yang berlainan. Moral dikaitkan dengan ajaran kesusilaan tabiat dan kelakuan. Manakala etika merupakan ilmu yang dikaitkan dengan perilaku manusia sama ada baik ataupun yang buruk. Dari sudut pandangan Islam, moral dan etika merujuk kepada akhlak yang bermaksud perangai, tabiat, kepercayaan dan agama. Tun Syed Nasir Ismail menjelaskan tentang pakaian adalah apa sahaja yang dipakai di badan seperti seluar dan baju. Pakaian juga alat untuk melindungi tubuh, fasilitas untuk penampilan lebih menarik dan merupakan satu kriteria yang penting bagi manusia. Pada awalnya, manusia hanya menggunakan kulit haiwan sebagai pakaian untuk menutupi badan daripada gigitan serangga dan benda yang berbahaya yang boleh menyebabkan tubuh badan kita terjejas. Pertama sekali adalah falsafah berpakaian menurut perspektif agama Islam, iaitu agama Islam telah menggariskan panduan di dalam Al-Quran dan juga Al-Hadith yang menyatakan bahawa setiap umatnya iaitu muslimin dan muslimat diharuskan untuk berketampilan baik dan juga cantik dengan perhiasan diri yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu setiap umatnya perlulah mengikuti prinsip asas iaitu diwajibkan untuk menutup aurat. Aurat dapat ditafsirkan sebagai tubuh badan yang tidak boleh kelihatan atau wajib untuk ditutup. Selain itu, aurat juga dapat diartikan sebagai kemaluan dan perkara yang kurang menyenangkan sekiranya didedahkan kepada orang lain. Aurat lelaki sesama lelaki dan juga aurat lelaki dengan perempuan adalah sama, iaitu hanya terbatas daripada pusat sehinggalah lutut. Tetapi kaum lelaki mempunyai larangan dalam pemilihan pakaian serta pemilihan bagi aksesori badan, iaitu mereka diharamkan dan tidak digalakkan untuk memakai pakaian yang berasaskan sutra kerana sutra dikatakan untuk pakaian wanita serta hiasan diri yang diperbuat daripada emas.
Aurat perempuan pula, aurat perempuan sesama perempuan adalah terbatas daripada pusat sehinggalah lutut. Manakala bagi aurat perempuan dengan lelaki terbahagi kepada dua bahagian, iaitu lelaki ajnabi dan lelaki bukan ajnabi. Lelaki ajnabi merupakan lelaki yang bukan mahramnya dan tidak datang daripada pertalian darah. Lelaki ini lelaki yang boleh dikahwini. Oleh itu, aurat perempuan adalah keseluruhan badannya kecuali muka dan kedua telapak tangannya saja yang boleh ditunjukkan kepada lelaki yang bukan mahramnya ini. Bagi lelaki bukan ajnabi pula, iaitu lelaki yang mempunyai pertalian darah ataupun suami kepada perempuan tersebut, batas aurat adalah daripada pusat dan sehinggalah lutut. Seterusnya adalah falsafah berpakaian menurut perspektif moral. Agama Islam menekankan setiap umatnya untuk menutup aurat adalah disebabkan untuk melindungi umatnya daripada berlaku perkara yang tidak bermoral, khususnya bagi kaum wanita. Seperti yang kita sedia maklum, kaum wanita merupakan kaum yang lemah dan perlu dijaga serta dilindungi setiap masa. Oleh itu, sekiranya seorang wanita itu berpakaian yang menjolok mata dan tidak menutup aurat, akan membuatkan sesetengah lelaki yang tidak dapat mengawal nafsu mereka untuk lebih terangsang, dan perkara tersebut mendorong daripada berlakunya kesrogol. Selain itu, dengan mengenakan pakaian yang menutup aurat juga dapat melambangkan tentang kepribadian seseorang. Dan sekiranya seseorang itu memakai pakaian yang menjolok mata, akan melambangkan seseorang itu tidak bermoral, kerana mereka sengaja untuk menunjukkan keaiban diri sendiri. Secara kesimpulannya, pemilihan pakaian yang tidak menutup aurat tidak melambangkan seseorang itu terpesong jauh daripada penciptanya. Tetapi pemilihan pakaian yang lebih menutup aurat dapat mendekatkan diri dengan penciptanya. Hal ini dikatakan sedemikian kerana dengan amalan yang diwajibkan oleh agama Islam ini mampu menggalakkan seseorang untuk mengumpul pahala yang lebih banyak untuk kegunaan di akhirat kelak. Oleh itu, sebagai seorang muslimin dan muslimat adalah diwajibkan untuk menutup dan menjaga batas aurat antara satu sama lain. Falsafah berpakaian menurut perspektif agama dan moral, analisis dari perspektif agama Kristian. Agama Kristian merupakan sebuah agama monoteistik Abraham berdasarkan kehidupan dan ajaran yang diajar oleh Kristus, dalam bahasa Inggeris Christ. Monoteistik merupakan sebuah kepercayaan percaya kepada satu Tuhan sahaja. Agama Kristian percaya bahawa Yesus adalah Kristus yang datang sebagai Mesias dalam ramalan kitab yang dibuat dalam Alkitab Ibrani yang disebut dalam Perjanjian Lama Old Testament dalam agama Kristian dan turut disebut dalam Perjanjian Baru iaitu New Testament. Agama Kristian mempunyai banyak mazhab seperti Katolik, Protestan, Ortodoks dan lain-lain. Walaupun Kristian mempunyai banyak mazhab, tapi cara berpakaian umat Kristian adalah berdasarkan dua perjanjian iaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Lama, lelaki dan wanita akan memakai pakaian yang labuh seperti jubah yang longgar dan akan diikat dengan tali pinggang atau mantel di bahagian perut. Lelaki Kristian biasanya menggunakan serban di kepala mereka, manakala wanita akan menggunakan tudung untuk melindungi kepala mereka. Dalam Perjanjian Lama, iaitu 1 Korintus 11 ayat 5 sehingga 6, setiap wanita yang berdoa dengan kepalanya tidak bertudung, dirinya sedang menghina kepalanya sendiri. Selain itu, dalam 1 Korintus 11 ayat 3 hingga 10 tercatat bagaimana seharusnya seorang wanita atau perempuan itu menutup kepala mereka, terutamanya di dalam gereja dan ketika mereka berada di luar, terutamanya ketika dikelilingi oleh orang lelaki. Rambut dianggap sebagai mahkota seorang perempuan dan perempuan seharusnya melindungi rambut mereka untuk kemuliaan diri mereka sendiri. Terdapat dua kategori perempuan atau wanita yang menayangkan rambut mereka di tempat umum menurut Perjanjian Lama, iaitu golongan pelacur dan golongan budak perempuan yang rambutnya sudah dicukur sehingga botak. Dalam Perjanjian Lama turut disebut bahawa umat Kristian tidak boleh menggunakan pakaian yang bukan untuk dirinya atau berpakaian silang, dalam bahasa Inggeris cross-dressing. Berpakaian silang pada ketika itu dianggap sebagai penghinaan perbezaan semula jadi antara jantina, dan perbezaan antara jantina disebut dalam surat Kejadian 1 ayat 27. Selain itu, berpakaian silang turut dilarang ketika itu kerana wujudnya penyembahan pagan atau paganism. Penganut paganism ketika itu melakukan ritual di mana wanita akan memakai baju besi yang dimiliki oleh lelaki dan lelaki akan berpakaian seperti wanita. Sekiranya mempersoalkan pemakaian seluar dalam kalangan wanita melalui ayat surat Kejadian 1:27, pemakaian seluar adalah tidak dipakai oleh mana-mana jantina pada ketika itu. Dan umat Kristian turut dilarang menggunakan pakaian yang mempunyai dua jenis bahan seperti bulu kambing dan linen bersama-sama. Dalam Perjanjian Baru pula, umat Kristian adalah bebas memakai apa sahaja jenis pakaian, fashion dan warna, tetapi harus diingati bahawa umat Kristian haruslah berpakaian secara bersih dan kemas.
Lelaki turut diseru untuk berpakaian secara sopan dan menutup aurat mereka, dan perkara ini disentuh dalam Imamat 6 ayat 10. Hal ini sedemikian kerana lelaki merupakan ketua keluarga dan menjadi role model kepada keluarganya. Oleh hal yang sedemikian, lelaki hendaklah menutup aurat mereka dan berpakaian secara kemas, dan ini akan menjadi contoh kepada keluarganya dan menjadi ikutan keluarganya. Dalam Perjanjian Baru, umat Kristian turut disuruh untuk mengamalkan cara berpakaian yang sopan yang melambangkan mereka merupakan umat Kristian. Dalam 1 Timotius 2 ayat 9 ada menyatakan bahawa seorang wanita Kristian disuruh supaya berpakaian menghiasi diri dengan bersopan santun dan bersederhana. Sekiranya perkara ini didalami dengan lebih jelas adalah supaya kita berpakaian bersederhana mengikut pendapatan kita sendiri, kerana terdapat setengah individu yang sanggup berhutang untuk tampak mewah secara luaran dari segi pemakaian mereka. Sekiranya kita mengambil hutang dan ini akan menambah beban dalam kehidupan kita tersendiri. Inilah yang harus kita elakkan. Selain itu, ayat 1 Korintus 2 ayat 10 juga mengingati para wanita Kristian untuk lebih fokus kepada kepribadian yang mulia dan bersopan santun. Seterusnya, Korintus 14 ayat 40 turut menyuruh umat Kristian untuk melakukan segala perkara dengan sopan dan teratur. Walaupun telah menggunakan Perjanjian Baru, masih ada setengah wanita Kristian masih menutup kepala mereka menggunakan tudung atau veil ketika mereka berdoa di gereja. Ini adalah mengikut gereja masing-masing. Dan turut disuruh supaya umat Kristian tidak menggunakan pakaian yang mencolok mata seperti menggunakan pakaian yang sangat ketat atau terlalu merendahkan tubuh badan. Kesimpulannya, umat Kristian haruslah berpakaian secara kemas, sopan dan bersederhana bagi melambangkan bahawa dirinya adalah umat Kristian. Seterusnya kita masuk ke bahagian analisis falsafah berpakaian menurut perspektif agama Hindu. Ya, sebagai pengenalan, agama Hindu ini diakui sebagai sistem agama pertama dan tertua di dunia, serta mempunyai jumlah pengikut ketiga tertinggi selepas agama Kristen dan agama Islam. Agama ini adalah agama tertua yang diketahui dunia dan tidak mempunyai pengasas, kitab, atau bandar suci yang utama. Kitab pertama agama ini ialah Veda, dan seiring dengan perjalanan waktu, banyak kitab lain juga muncul. Walau bagaimanapun, ajaran yang terkandung di dalamnya sangat kompleks dan sering menjadi mangsa salah tafsir. Seterusnya, bahagian falsafah berpakaian menurut perspektif agama Hindu. Menurut kitab suci Veda agama Hindu, cara pemakaian yang khusus tidak dinyatakan dalam kitab ini karena bagi agama Hindu tidak ada istilah wahyu yang diterima dari Tuhan, malah sebaliknya adalah usaha manusia untuk mencari Tuhan dalam kehidupan mereka. Walau bagaimanapun, amalan berpakaian yang dapat kita lihat pada masa ini adalah agama Hindu mengamalkan prinsip berpakaian bagi lelaki dan wanita yang wajib menutup aurat ketika melakukan upacara sembahyang di kuil. Seterusnya, bahagian falsafah berpakaian menurut perspektif moral. Dalam agama Hindu tidak ada garis panduan yang ditetapkan dari segi pemakaian, tetapi seiring dengan perubahan waktu, kebanyakan cara berpakaian bagi agama Hindu pada masa ini adalah tertakluk kepada pemakaian yang sopan dan tidak keterlaluan dari segi penampilan. Sebagai contohnya, tidak memakai perhiasan yang berlebihan pada pakaian. Bagi etika moral, apabila berada di kawasan ibadat atau kuil, penganut agama Hindu harus memakai pakaian yang tidak berjahit semasa berada di kuil sebagai tanda hormat kepada tempat suci tersebut. Sebagai kesimpulannya, biarpun agama Hindu tidak mempunyai garis panduan yang ditetapkan dalam agama mereka, tidak bermaksud mereka bebas memakai pakaian yang keterlaluan, sehingga menimbulkan tafsiran yang buruk kepada agama yang mereka peluk. Namun, sekiranya kita memahami konsep agama mereka, kita dapat mengetahui kepribadian mereka melalui cara pemakaian mereka di mana-mana tempat. Falsafah berpakaian menurut perspektif agama Buddha dan moral. Seperti yang kita tahu, setiap agama mempunyai etika pemakaian mereka yang tersendiri. Di sini saya dapat katakan, agama Buddha, mereka lebih menekankan penganut-penganutnya untuk berpakaian yang menutup aurat ketika hendak pergi ke rumah ibadat. Hal ini kerana rumah ibadat melambangkan tempat yang suci. Selain itu, ketika mereka ingin menghadiri upacara perkahwinan, mereka digalakkan untuk memakai pakaian yang berwarna cerah, kerana memakai pakaian yang berwarna cerah melambangkan tuah, apatah lagi kepada golongan yang berbangsa Cina yang menganut agama Buddha. Manakala ketika mereka ingin menghadiri upacara pengebumian, mereka digalakkan untuk memakai pakaian yang berwarna putih ataupun yang kurang terang. Di sini saya dapat simpulkan, agama Buddha menekankan pemakaian yang lebih bersopan santun dan beretika. Pemakaian agama Buddha berbeza di setiap negara, sebagai contohnya di Malaysia. Kebanyakan penganut agama Buddha adalah berbangsa Cina. Sami, mereka akan menggunakan jubah yang lebih menampakkan sebelah bahu mereka. Pemakaian baju ini adalah sama dengan negara di Laos. Mereka juga akan mengenakan jubah yang akan menampakkan sebahagian mereka punya bahu
yang dipanggil sebagai jubah Utara Sangka. Bagi negara Cina pula, mereka membuat pembaharuan kerana bagi mereka memperlihatkan sebahagian bahu kepada orang ramai adalah merupakan satu ancaman kepada mereka. Sebagai contohnya, keselamatan mereka tidak terjamin. Mereka menukarkan pakaian asal itu kepada jubah yang lebih tertutup yang digelar sebagai pakaian kasaya. Pemakaian yang diubah oleh negara Cina telah diikut oleh negara Jepun dan Korea. Tetapi mereka akan mengenakan pakaian yang berwarna putih ataupun kelabu di dalam dan akan mengenakan jubah yang lebih pendek daripada jubah yang mereka gunakan yang di dalam. Jadi akan memperlihatkan separuh jubah di dalam yang berwarna putih ataupun yang berwarna kelabu. Kesimpulannya, perspektif agama bagi falsafah berpakaian adalah hampir sama. Setiap agama mengajar penganutnya untuk memakai pakaian yang sopan. Perspektif agama Buddha mengkehendaki umatnya untuk menggunakan pakaian yang sopan dan menutup aurat. Manakala agama Islam juga berpendapat yang sama, yaitu menggunakan pakaian yang sopan dan menutup aurat di mana-mana sahaja. Seterusnya, agama Hindu pula tidak menekankan cara berpakaian yang patut dipakai oleh penganutnya karena pemakaian agama ini adalah bergantung dengan tradisi di sesuatu tempat. Seterusnya, agama Kristen menekankan setiap umatnya untuk menggunakan pakaian yang sopan, kemas, dan teratur. Setiap agama mengajarkan umatnya untuk menggunakan pakaian sesuai dengan hukum agama mereka.